السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita pada tengah hari ini hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat sama-sama kita mengambil manfaat, dapat sama-sama kita gunakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan sama-sama kita memanfaatkannya, dengan sama-sama kita perbanyakkan lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dosa-dosa yang kita lakukan, banyakkan lagi membaca Al-Quran, banyakkan lagi bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan lagi bersedekah, banyakkan lagi duduk dalam majlis ilmu, berulang alik surau ke rumah, rumah ke surau. Mudah-mudahan semua ini dicatatkan di dalam buku amal ibadah kita sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan memberi kebaikan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul mahsyar kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kali keduanya kita bertemu lagi, Alhamdulillah. Dan hari ini orang tak tanya dah, apa khabar? Tak tanya dah. Orang akan tanya, mengundi di mana? Itu soalan popular sekarang ni. Balik ke tak mengundi? Musim dia dah kan? Maknanya lepas salam tu, mengundi mana? Tak tanya, awak apa khabar? Tak. Soalan popular yang tu sekarang ni. Baik. Jadi insya-Allah slow-slow lah, tak apalah, marilah slow-slow jemaah kita semua insya-Allah. Jadi hari ini kita nak tadabbur, kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai maklumat ataupun sebagai panduan kita sebut tadi dalam kehidupan kita, dalam kita nak mencari redha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita nak memperbetulkan
salah silap kita sebelum-sebelum ni, maka kita duduk dalam majlis ilmu, maka kita dengar ayat-ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam daripada para alim ulama untuk kita baiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kata para alim ulama, dengarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kita tak dengar dalam masa 3 hari. Dalam masa 3 hari jangan tidak dengar langsung hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana boleh menyebabkan hati jadi kerah. Bila hati jadi kerah, susah nak menerima teguran, susah nak menerima nasihat. Bila orang nasihat, dia marah balik. Jadi dah bila orang nasihat tak boleh nak terima, bila orang tegur, marah balik orang yang tegur tersebut, maka lama-lama jadi dah kerah dah. Hati dah mula kerah. Bila lama-lama dah kerah, masuk ayat Quran pun dah degih, orang kata bagi tak load, tak masuk ke dalam, kerah tadi. Lama-lama hati yang sepatutnya kita cuci, yang kita bersih tadi, dia jadi mati. Bila mati, marilah ke mana pun ayat Quran tadi kita sebut, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serang kau tu, serang kau ni, susah dah nak terima apa sahaja kebenaran. Jadi sama-samalah kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu, carilah masa dengan keluarga, dengan isteri untuk bacanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau boleh wujudkan dalam keluarga kita. Kalau orang-orang tabligh panggil majlis taklim. Majlis taklim, mana kumpul anak, bini, sama-sama bacanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka suruh guna inilah fadail amal kan, ataupun muntakhab hadis ke dan sebagainya, apa-apa saja kita hadis, jadikan panduan dalam kehidupan keluarga kita. Kerana ada beberapa orang artis yang telah berhijrah dan rapat dengan ustaz-ustaz yang kita panggil ustaz tabligh inilah, yang menyampaikan dakwah apa semua ni. Ramai yang dah buat perkara tersebut. Dan mereka sendiri mengakui ada nampak perubahan. Ada nampak perubahan dalam keluarga. Contohnya anak dulu susah nak dengar cakap. Bila dah selalu majlis taklim, ialah mula-mula tak semestinya jadi terus. Jadi lama-lama tu anak tu makin lama lembut, makin mudah nak terima teguran, makin mudah dengar kata. Begitulah juga dengan isteri dengan suami pun, dia makin lama makin, orang kata apa, sama-sama nak berubah ke arah kebaikan. Kenapa? Kerana berkat tadi, majlis taklim ataupun majlis bacaannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu baca hadis yang panjang-panjang dah, tak perlu baca hadis yang kata banyak-banyak dah. Ambil sehari satu hadis je. Ambil sekali. Waktu bila? Sebelum tidur. Belum tidur atas katil tu, anak kita pun ada, isteri kita pun ada sekali, mari kumpul sekejap. Baca. Satu hadis, kemudian makna hadis sikit, kemudian faedah ataupun keterangan sikit daripada hadis ataupun perkara yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita baca pada hari tersebut. Buat setiap hari. Cuba amalkan insya-Allah. Sebab kita kan, ialah kita suami sebagai suami, isteri pun begitu juga. Ialah sama-sama kita nak masuk syurga. Sama-sama nak, orang kata apa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adil kalau kita suami seorang je, kita yang rajin ke surau, kita yang rajin baca Quran, kita yang rajin buat tu, buat ni, tapi tak ajak isteri sekali, tak ajak anak-anak sekali. Seolah-olah macam kita seorang je nak masuk syurga. Tak, kita sama-sama. Begitulah juga dalam masyarakat. Bukan kita je nak masuk syurga yang berada dalam surga ni, semua. Sebab syurga Allah itu luas. Jadi kalau kita seorang-seorang je dalam syurga, kurang sikit lah. Kalau kita bola tak ada kot orang main seorang-seorang, tuan-tuan. Bola mesti ada partner, mesti ada grup. Begitulah juga kalau makan tak makan seorang-seorang, biasa makan ramai-ramai best. Tambah tak terasa kalau makan ramai-ramai. Tapi kalau makan seorang sekejap 5 minit, tak sampai 10 minit kita boleh habis dah. Makan, minum, terus cabut masuk, office balik. Tapi kalau ramai-ramai sejam, kadang-kadang tak terasa tu. Lebih masa dah, padahal dia yang buat lebih masa tersebut. Kenapa? Bila ramai tak terasa. Begitu. Jadi jangan tinggal majlis hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal untuk kita dengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan untuk kita semua
Lama dah panduan. Lama dah nasihat, lama dah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Lama dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi panduan kepada kita semua. Cuma kadang-kadang kita saja yang lalai, kita saja yang leka, dan kadang-kadang kita saja yang tidak ambil berat berkaitan dengan akhirat kita, maka banyak perkara yang kita terlepas pandang. Maka sebagaimana saya sebut mula-mula tadi, sementara kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dipanjangkan umur, masih diberi kesihatan yang baik, guna peluang ini sungguh-sungguh untuk kita buat perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Majlis ilmunya, bacaan Qurannya, mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Baik. Hari ini kita nak tengok satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi peringatan kepada kita berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Akhir zaman nanti. Apa yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Ini kita belajar ni bukan nak kata kita ni baik. Bila kita baca satu persatu ni bukan kata kita ni tak ada dosa. Tak. Kita pun masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, masih banyak buat silap, masih banyak buat salah. Cuma bila kita baca, bila kita belajar panduan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia satunya untuk panduan kehidupan kita. Kita sebut tadi. Yang keduanya supaya kita ready. Supaya kita bersedia. Kenapa? Kerana kematian boleh datang, boleh menjelma bila-bila masa sahaja. Maka kita perlu lakukan persediaan, perlu buat persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sikit, ada 4 ilmu, 3 ilmu lah. 4 tu khilaf ulama. Ada yang kata 3, ada yang kata 4. Yang jumhur, yang kebanyakannya mengatakan 3 ilmu. 3 ilmu wajib kita belajar. Yang pertama, ilmu akidah. Ilmu akidah ni ada banyak nama. Akidah, usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu iman. Itu semua akidah, tapi nama dia banyak. Menandakan apa dia? Menandakan hebatnya ilmu tersebut. Peri pentingnya untuk kita bagi perhatian terhadap ilmu akidah tersebut. Kena belajar. Sekurang-kurang kita belajar, kenalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh tahu bahawa sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Bila orang kata Allah ni ada mata, Allah ni ada telinga, Allah ni turun ke dunia dan sebagainya, kita boleh menafikan perkara tersebut. Kita kata Allah ni air. Tak, Allah tak sama dengan makhluk. Macam mana kamu kata Allah ada telinga? Macam mana kamu kata Allah ni ada mata sedangkan Allah sendiri sebut laisa kamitslihi syai'. Allah ni tak menyerupai siapa-siapa pun. Macam mana Allah, kata guru kami, macam mana Allah? Tak ada macam. Lagu mana Allah? Tak ada lagu. Apa yang terlintas di fikiran kita ni, Allah macam ni kot, Allah macam ni kot. Tak. Semua tu tak betul, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, ilmu yang wajib kita belajar, ilmu fiqh. Ilmu yang nak memperbetulkan amal ibadah kita. Ilmu fiqh dia pecah pula, bagi 4 pula. Ada ibadah, ada munakahat, ada muamalat, ada jenayah. Dan ilmu yang perlu kita bagi tumpuan, ilmu yang kita nak buat setiap hari. Apa ilmu yang kita buat setiap hari? Di antaranya sembahyang. Sembahyang setiap hari kan? Ke ada orang seminggu sekali je? Ke ada orang paling teruk setahun sekali? Sembahyang raya je. Imam habis khutbah dia kata, tak ada sembahyang ke? Padahal ada sembahyang dah tadi sebelum khutbah. Sebab dia mari Jumaat dengan sembahyang raya je. Maka dia tersilap. Maka bila sembahyang setiap hari, maka perlu kita belajar. Perlu kita tahsin. Sini pun saya tengok jadual. Tadi ada kuliah berkaitan dengan solat kan. Alhamdulillah. Sebab itu yang kita buat setiap hari. Yang buat setiap hari ni pun tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ramai lagi orang buat silap. Kadang-kadang kita sebut, ramai orang mari sembahyang berjemaah. Bagus. Good. Dapat makan penuh. Ramai orang mari sembahyang berjemaah. Tapi tak ramai orang yang nak belajar ada adab sembahyang berjemaah. Tak ramai orang yang nak mentahsinkan sembahyang berjemaah. Kenapa? Waktu sembahyang ramai. Lepas sembahyang ada kuliah, pakat balik habis. Padahal mungkin pergi kuliah kat lain. Aku husnuzon, sangka baik. Mari sembahyang berjemaah.
Tapi tiap-tiap rakaat dia angkat tangan. Allahu Akbar. Bangun rakaat kedua. Allahu Akbar. Sedangkan tak dituntut. Yang dituntut hanya beberapa tempat saja untuk kita angkat tangan. Hak tu hak mari sembahyang berjemaah dah tu. Dan kadang-kadang yang buat perkara tersebut orang yang selalu duduk dalam majlis ilmu dah tu. Bayangkan orang yang tak mari langsung majlis ilmu. Dalam keadaan macam tu pun kadang-kadang kita rasa pandai dah, aku betul dah sembahyang aku. Di antaranya lagi apa dia? Wuduk, kena belajar. Yelah kita belajarlah dulu tapi ulang kaji lagi, tengok balik, berjumpa dengan guru, mungkin ada perkara-perkara yang kita tak perasan, kita buat salah. Itu kita tak cek lagi. Rukun qauli dalam sembahyang, Fatihah kita macam mana? Sebab tu perkara-perkara tersebut dia jadi fardu ain kerana setiap hari kita buat perkara tersebut. Dalam ilmu munakahat, fiqh munakahat. Munakahat ni bab perkahwinan lah. Nikah, cerai, tolak dan sebagainya lah. Kalau kita tak mau nikah, tak wajib kita belajar. Tuan. Tapi wajib kita belajar kenapa? Kerana kita nak kahwin. Bila nak kahwin, wajib belajar. Ni ramai lah. Memang ramai. Masuk kursus kahwin ramai. Apa ni nak kahwin? Walaupun tak ada pasangan. Tapi masuk juga. Dia kena macam-macam lah dalam permasalahan ilmu munakahat pun. Macam-macam masalah lah. Yang perlu kita belajar dalam bab tolak. Dalam bab cerai. Kita tak nak sebut lah. Cuma kita nak kata ilmu fardu ain tadi. Yang pertama akidah. Yang kedua fiqh. Terutamanya dalam bab ibadah. Puasa kita. Haji umrah tak wajib kita belajar. Jadi wajib bila? Bila kita nak pergi umrah. Bila kita nak pergi buat haji, maka wajib kita belajar, wajib kita tengoklah mana yang sah, mana yang batal, mana yang orang kata apa menepati fardu, rukun dan sebagainya. Kemudian ilmu yang ketiga, wajib kita belajar apa dia? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang nak baiki hati, nak bersih hati kita. Nak cuci hati kita. Dalam kitab-kitab tasawuf menyebutkan makna tasawuf di antaranya tadi itulah. Nak menyucikan, nak membersihkan hati. Maknanya tiap-tiap daripada kita ni hati kotor. Maka bila kita mari belajar teliti satu persatu ilmu tasawuf, untuk kita bersih kekotoran tadi itulah. Ujub, riak, sombong, belagak, rasa diri ni hebat. Kita nak cuci, nak buang semua perkara tersebut. Ataupun makna yang lain tasawuf ni, buat baik dengan orang. Itu makna mudah lah. Makna mudah. Baru ni Datuk Rashidi ada kuliah tasawuf di tempat kami lah. Dia bagi contoh lah. Dia bagi contoh. Kita balik. Orang yang naik kereta lah. Naik motor ada masalah. Dia straight tak nanti nak berhenti. Dia tol. Dia jalan terus. Tapi kalau orang naik kereta. Kalau balik. Dia kata petang Jumaat. Hari Sayyidul Jam. Bukan Sayyidul Ayam, Sayyidul Jam. Makna ketua segala hari jam. Kadang-kadang. Kalau kat tol Jalan Duta apa semua tu, tempat-tempat tu katakan biasa di RFID lah. Kadang orang sangkut kan situ kadang. Dan kadang smart tag pun kadang-kadang ada juga sangkut. Yelah katakan sangkut, jam. Kadang-kadang baru lepas belajar ilmu tasawuf tu, kereta belakang. Pit. Kita baru lepas belajar tadi, kita belajar ilmu tasawuf. Sabar. Sabar mana? Oh, dia ni sikit berok kot. Ataupun nak pergi kempen kot tu, terlambat. Dia nampak jam kan, tapi kenapa nak push juga? Kita yang faham, yang mengaji ilmu tasawuf, sabar. Tapi kalau kita pun tak belajar, buka tingkat. Ni Datuk Rashidi dia buat contoh lah. Awak nak pergi depan kan? Lompat. Nak cepat kan? Tu kalau kita jenis tak sabar juga. Tak ada orang kata apa? Sifat sabar dan sifat-sifat yang terpuji tadi. Maka wajib kita belajar. Ilmu tasawuf ni dikatakan kita ni ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil takhalli, kemudian tahalli, tajalli. Dituntut kepada kita 2 ni saja. Takalli dengan tahalli. Takalli ni apa dia? Kosongkan. Jauhkan diri kita ni, terutama anggota yang zahir ni. Anggota yang zahir, mata, tangan, mulut, perut, kemaluan, kaki. 7 anggota ni daripada buat maksiat. Itu anggota yang zahir. Yang batin yang dalaman lah. Sifat-sifat yang kita sebut tadi, sombong dan sebagainya tu,
cuba hindarkan, cuba tak buat. Kemudian tahalli ni hias. Hias dengan perkara kebaikan. Taqwa, sabar tadi, zuhud, apa lagi? Syukur dan sebagainya. Kemudian yang tak dituntut kepada kita, tajalli. Tajalli ni dipanggil apa dia? Hadiah ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan, orang kata apa? Bukan tuntutan kepada kita, tapi itu hak Allah. Allah nak bagi kerana kita jaga perkara-perkara tadi, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak sebutnya apa dia? Yang tadi 3 ilmu kan? Akidah, fiqh, tasawuf. Ini kebanyakan para alim ulama kata, ilmu ni, 3 ilmu ni wajib belajar. Ada yang mengatakan satu lagi, kebanyakan para alim ulama di Yaman mengatakan satu lagi ilmu wajib belajar. Apa dia? Ilmu berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda akhir zaman. Berdasarkan merujuk kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 40 hadis, Imam Nawawi rahimahullah taala hadis yang kedua, hadis yang panjang tu. Yang malaikat mari menyerupai manusia, duduk dekat dengan Rasulullah, tanya, apa makna iman, apa makna Islam, apa makna ihsan. Dan last sekali persoalannya, bila kiamat. Sebagian ulama mengatakan, tanda-tanda kiamat tadi tu, wajib kena belajar juga. Supaya tahu, supaya kita boleh ready. Itu khilaf ulama lah. Dan kita nak baca pada tengah hari ni, nampak gaya macam kena sampai petang ni. Tuan-tuan boleh lah, saya tak boleh nak kena balik lagi. Setakat mana yang sempat lah. Yang ni kita nak tengok akhir zaman supaya apa? Supaya kita ready, supaya kita insaf, supaya kita buat persediaan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya beritahu kepada Cik Fadli, tajuk kita pada tengah hari ini iaitu penyakit umat-umat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul سيصيب أمتي داء الأمم فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي رواه الحاكم. Artinya hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat aku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, wa ma da'ul umam? Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi SAW pun jawab satu persatu, penyakit-penyakit itu ialah yang pertama, terlalu banyak seronok. Yang kedua, terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, saling memarahi. Dan yang keenam, hasud menghasud sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Bila kita bacanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita nampak banyak tak berlaku di zaman kita ni, tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Maka apa yang perlu kita sebut? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar. Apa yang disebutkan, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak ada lama dah. 1500 tahun lama dah. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, hari ini berlaku depan mata kita. Satu persatu. Menandakan apa dia? Menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Dan ini adalah peringatan. Ini adalah panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Supaya kita bersedia, tadi kita sebut, supaya buat persiapan. Jangan tengok saja, jangan terleka saja, jangan
orang panggil apa, jangan sekadar kagum saja. Bahkan yang sepatutnya kita tengok di sebalik peristiwa yang berlaku depan mata kita di akhir zaman ni, tak lama dah ni. Tak lama dah aku ni. Tak lama dah nak kiamat ni. Apa yang aku nak bawa? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tengok hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca tadi, Allahumma ghfir Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Sunat untuk kita baca doa tersebut bila baca nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara ini ada disebut dalam kitab Adabul Mufrad yang dihimpunkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memohon keampunan untukku dan memohon keampunan untuk ibuku. Maka kita sebut tadi, Ya Allah, bahasa Arabnya, Allahumma ghfir Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah. Ampunkanlah dosa Sayyidina Abi Hurairah dan dosa ibu kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Maka Sayyidina Abu Hurairah berdoa tadi, Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang memohon untuk keampunan untukku dan ibuku tadi. Maka sunat untuk kita baca doa tersebut. Bila sebut sunat, baca pun boleh, tak nak baca pun tak ada masalah. Tuan-tuan, terpulanglah. Cuma bila kita baca, mudah-mudahan kita termasuk dalam doa yang didoakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang berdoa untukku dan ibuku tadi. Tuan-tuan. Dan ada satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kepada kita untuk berdoa kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau saya tanya, tuan-tuan nak tak murah rezeki? Nak tak? Nak. Nak tak panjang umur? Nak. Nak tak, orang kata apa? Bini lagi. Slow sikit, tak boleh ni kuat. Padahal bini tak ada orang sini, tapi takut juga. Samalah saya pun. Nak tak segala urusan kita dipermudahkan? Ya, pasti perkara kebaikan kita nak dalam kehidupan kita. Rahsia dia apa dia? Doakan pada orang lain. Doakan pada orang lain. Apa yang kita doakan pada orang lain, ada satu malaikat di kepala kita ni, bila kita doakan, Ya Allah, panjangkan umur dia, Ya Allah, murahkan rezeki dia, Ya Allah, mudahkanlah segala urusan dia. Malaikat di kepala kita ni kata apa dia? Walaka amin, walaka amin, walaka amin. Untuk kamu pun begitu juga, Ya Allah, perkenankan doa dia. Untuk kamu pun begitu juga, Ya Allah, perkenankan doa dia. Mana apa yang kita doakan pada orang lain, begitulah juga kita dapat. Ini rahsia kejayaan, rahsia murah rezeki. Dan di antaranya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Amalkan pagi dan malam. Kalau pagi itu kalau boleh 100 kali pun okey. Kalau tak boleh 100 kali, 72 kali. Kalau tak boleh 72 kali, 27 kali. Kalau 27 kali pun tak boleh, sekali pun tak apa. Sekali pun tak boleh, mati ya. Sekali takkan sekali dekuk sangat mulut tu. Tak kebir pak ni. Orang semangat. Tapi untuk doakan kebaikan orang lain takkan kita kedekuk juga. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Tak perlu keluar modal pun. Tak perlu bayar tol pun, mudahnya. Apa maknanya? Ya Allah, aku mohon keampunan daripadamu untuk orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang lelaki perempuan yang beriman. Sekali kita baca, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa bilangan orang Islam yang ada di atas muka bumi sekarang ni? Siapa tahu? 1.5 bilion. Katakanlah, walaupun ialah mungkin tepat, mungkin tak tepat. Tapi kita katakanlah macam tu bilangannya. Sekali kita baca, dikalikan dengan 1.5 bilion. Banyak itulah pahala kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu hak hidup. Tak campur lagi hak telah, orang kata pun lama dah meninggal. Tak campur lagi yang zaman, makna kata daripada zaman kita yang meninggal sekarang ni, zaman sebelum-sebelum ni, sampailah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman. Ramai mana?
Sekali kita baca tadi, dikalikan dengan ramai mananya orang yang beriman tadi, banyak itulah pahala kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara tak langsung kita pun mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk amalan yang mudah, namun pahalanya berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bonus ini, amalan ini tidak ada pada umat yang lain, melainkan hanya pada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat rugi, sangat orang kata apa, bila kembali kepada Allah, menyesalnya orang tersebut kerana tidak mengambil bonus, kerana tidak mengambil anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah tu bukan nama betul dia, tapi itu dipanggil kunyah. Nama betul dia Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama betul Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila ada Abu, bila ada Ibnu, bila ada Ummu, bahasa Arabnya panggil kunyah. Kunyah ni satu gelaran, satu nama panggilan yang disandarkan kepada nasab. Dia ada satu lagi dipanggil laqab. Laqab ni nama panggilan juga, nama gelaran juga, tapi tidak disandarkan kepada nasab. Itu beza dia. Contoh anak pertama saya nama Sarah. Maka kalau Melayu kita panggil bapak kepada Sarah. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, Abu Sarah. Macam Rasulullah SAW, anaknya nama Qasim. Maka digelarnya Rasulullah SAW bapak kepada Qasim. Ayah kepada Qasim. Bahasa Arabnya Abul Qasim. Jadi kita orang Melayu jaranglah guna Abu, Ummu dan sebagainya ni. Jadi kenapa Abu Hurairah makna bapa kepada kucing? Kerana Sayyidina Abu Hurairah suka bermain dengan kucing. Jubah dia lengan besar. Bukan macam kita ada kacik macam ni. Ataupun jubah kita ada juga tak kacik, tapi kecil je. Tapi jubah orang Arab besar. Boleh masuk kepala dalam ni. Besar. Kucing tu dia duduk main dalam ni, dalam jubah dia. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka digelarkan kepada dia, wahai bapa kepada kucing. Bukan dia nikah dengan kucing, tak. Nikah dengan kucing, lah dapat anak kucing, tak. Tu gelaran dia. Gelaran nama, panggilan dia. Begitulah juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa dia punya kunyah, tuan-tuan? Siapa tahu? Siapa tahu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu boleh kita baca 3. Dia punya doa di belakang tu. Yang pertama radhiyallahu anhu, yang kedua karramallahu wajhah, yang ketiga alaihi salam. Ada sebab-sebabnya yang tertentu. Yang pertama radhiyallahu anhu kerana dia termasuk dalam sahabat Sayyidina Ali. Yang kedua karramallahu wajhah kerana daripada kecil dia tak pernah sembah berhala. Bukan daripada kecil, bahkan dari dalam perut. Mak dia nak tunduk, nak sembah kepada berhala dan sebagainya. Dalam perut dia tahan dengan kaki dah. Maka mudah-mudahan Allah SWT memuliakan wajahnya. Dan yang ketiga kita boleh baca Sayyidina Ali alaihi salam. Kerana Sayyidina Ali termasuk ahli keluarga, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dia punya kunyah Abu Turab. Bapa kepada tanah. Kisahnya begini, cerita sikit. Nak habis masa dah tuan-tuan. Hadis tak habis. Gampang ustaz ni. Baik sikit-sikit. Abu Turab kenapa? Kerana biasalah rumah tangga mesti ada balah sikit. Laki bini tuan-tuan. Ada sini tak aja yang bergaduh. Suami isteri. Mesti ya sikit-sikit mesti ada. Tak besar kecil. Kecil-kecil tu biasalah. Tapi hak teruknya tak boleh. Orang kata apa? Bertolak langsung tu teruklah. Kita orang lelaki ni biar mengalah walaupun kita di pihak yang betul. Kalau nak aman rumah tangga, itu cara dia. Di antaranya. Sebab ada sebahagian rumah tangga tu boleh bergaduh dengan sebab apa? Ubat gigi tuan-tuan. Ubat gigi. Contoh ubat gigi ni kan. Ubat dia tu, suami jenis suka tolak ubat gigi tu. Kan? Kita kalau kosong atas ni habis, kita suka tolak ubat ni naik ke atas. Mana bawah ni kosong bini dia suka macam tu. Dia suka pecek gaduh ubat tu sampai nak bercerai. Tuan-tuan. Hal kecil je. Benda boleh bincang. Kenapa perlu sampai gaduh? Kenapa perlu sampai yang kata apa? Nak bercerai berai. Jadi Sayyidina Ali dengan isterinya ada sikit gaduh kecil-kecil. Jadi mengajuk Sayyidina Ali. Ataupun kita orang lelaki biasalah malah nak lanjutkan kepada perkara yang lebih besar. Keluar rumah. Pergi kedai makan ke, pergi kedai mamak ke, pergi kedai janda ke dan sebagainya.
Jadi Sayyidina Ali ni pergi mana? Dia pergi masjid. Dia pergi masjid, dia pergi duduk di masjid. Jadi Rasulullah pun mari ke rumah anaknya, Sayyidatina Fatimah, tanya mana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak tahu keluar gimana dah. Lalu Rasulullah cari dia di masjid, tengok Sayyidina Ali tengah baring di atas tanah. Maka Rasulullah pun pergi panggil Sayyidina Ali. Wahai Abu Turab, bangun. Mana? Sebab dia baring di atas tanah tu. Maka kunyah dia Abu Turab. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Penyakit ni pernah ada dah pada umat-umat yang dulu. Rasulullah kata penyakit ni dia akan kena balik pada umat-umat akhir zaman. Penyakit ni penyakit yang dibangsakan dengan penyakit rohani. Bukan penyakit jasmani. Jasmani ni luaran. Maksudnya kalau penyakit jasmani, kalau kita luka, kalau kita cedera, kalau kita berdarah dan sebagainya, boleh kita pergi ke hospital. Boleh kita pergi jumpa doktor, minta ubat dan sebagainya. Ataupun boleh kita pergi ke farmasi. Farmasi pun tak okey, boleh kita pergi jumpa tabib Cina dan sebagainya untuk berubat yang luaran. Tapi yang dalaman ni tak boleh kita pergi jumpa doktor. Tak boleh kita pergi hospital, tak boleh kita pergi ke KPJ dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang dibangsakan dengan penyakit rohani ataupun penyakit dalaman ni, macam mana nak berubatnya? Di antaranya, ni duduk dalam majlis-majlis ilmu, banyaknya berzikir, banyaknya baca Al-Quran. Tambah-tambah kita di akhir zaman ni tuan-tuan, ramai orang stres. Ramai orang kadang-kadang sakit kepala, migrain dan sebagainya. Di antara ubatnya apa dia? Banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa serabut dada. Tak tahu nak pilih hak mana ni. Pilih bini tuan-tuan, bukan pilih parti. Selawat banyak-banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan dipandukan dengan panduan yang molek. Yang orang kata apa? Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tanya apa dia penyakit tersebut. Rasulullah pun jawab satu persatu penyakit-penyakit itu. Yang pertama, terlalu banyak seronok. Oh, jam ni cepat sikit ya. Saja nak suruh start berhenti awal kan. Jam saya baru 1.44. Kita dah tengok jam tu. Jadi 5 minit lagi boleh lah. Tuan-tuan, macam nak berhenti awalnya. Tak respon tu. Penyakit yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak seronok. Seronok tak dilarang dalam agama. Berhibur, agama tak larang. Nak bersukan, dipersilakan. Nak bercuti, pergilah mana-mana pun. Nak main apa, nak menyanyi, nak berjoget, boleh dipersilakan. Islam ni bukan agama yang melarang. Tapi Islam agama yang mendidik. Kamu nak menyanyi, boleh. Ni syarat-syarat dia. Kamu nak menari, boleh. Ni syarat-syarat dia. Mana Islam ni bukan mari, nak menari, tak boleh. Nak bercuti, tak boleh. Bukan, agama Islam ni bukan semua tak boleh. Tak. Dia mari dulu, boleh. Mari, mana kata harus dulu, boleh. Boleh. Tapi ada syarat-syarat dia. Kalau menyanyi, campur lelaki perempuan, tak boleh. Itu syarat-syarat. Nak menyanyi biasa, mana tanpa percampuran, lirik yang okey, dipersilakan. Tak tidur pun tak apa, nyanyi. Tapi orang panggil gila dia ni. Tak rehat langsung, nyanyi je kerja. Mana Islam ni mari bukan agama yang melarang. Nak berenang, perempuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, atlet negara kita ada tak berenang pakai baju kurung? Tuan-tuan biasa tengok tu. Mana masing-masing tahulah. Boleh. Bukan tak boleh. Cuma janganlah tayang dalam TV. Janganlah ada orang lelaki duduk situ. Janganlah orang kata apa. Aurat tu makna kata orang lelaki, orang yang tak berkenaan pun ada situ. Itu yang menyebabkan jadi haram tu. Dan pakaian berenang tak semestinya yang kita tengok hari ni. Ada panduan-panduan dia. Macam orang naik basikal kau tuan-tuan. Ataupun main bola. Adakah main bola pakai seluar panjang tak boleh sumbat go? Kena pakai seluar pendek baru boleh sumbat go. Begitulah juga orang naik basikal raung pagi-pagi hujung minggu apa semua tu kan. Kalau kita balik kerja kadang-kadang ada juga naik basikal dekat laluan motor tu. Yalah pakaian kita faham lah. Pakaian kalau laki pun masalah sebenarnya. Perempuan lagi masalah. Mana laki pakai ketat, masalah je sebenarnya.
Kita boleh pakai ketat, tapi jangan sampai bekas Angry Bird tu. Sampai bekas yang tu orang tengok, apa burung apa. Haram jadi hukum dia. Dia kena lindung perkara tersebut. Kalau perempuan, lagi haram lah. Jadi adakah dengan sebab pakai pakaian macam tu baru boleh kayuh basikal? Pakai longgar-longgar tak boleh kayuh basikal. Tu kadang-kadang kita boleh fikir sendiri, kita boleh nilai sendiri. Bukan Islam ni mari kata larang semua tak boleh, tak. Ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia itulah yang orang kata apa? Syarat untuk kita mendapat redhanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya di sini, umat akhir zaman ni kalau berseronok ni makna berseronok ni suka sangat. Suka sangat tuan-tuan. Contoh yang biasa orang buat lah, contoh tengok bola tuan-tuan. InsyaAllah. InsyaAllah hari Rabu ni insyaAllah. Ada orang Terengganu ke sini? Tak mengaku. Ke tak mengaku Terengganu? Ke Selangor ramai sini? Tak mengaku juga. Mana ni tuan-tuan? JDT ke? Tak juga. Gurau lah, gurau. Minat sikit lah, minat sikit. Walaupun kadang-kadang ada, saya pergi bila sebut pasal ni, dia kata kami tak layan Liga Malaysia Ustaz. Kuat hatimu. Tengok bola. Tak salah tengok bola. Tapi kadang-kadang tengok bola tu katakan final. Sanggup pergi je. Dia tak salah. Yang penting ada majlis ilmu pergi. Solat berjemaah jangan tinggal. Ini surau masjid tak ajeng pergi. Tapi bila ada perlawanan bola final, sanggup pergi je. Bayar tiket 50. Catat bah, bayar bah lagi. Dalam perjalanan 5-4 jam tu, muntah berkali je. Berok lagi, kencing lagi. Mana susahnya perjalanan nak pergi, tengok bola je. Kita sanggup pergi. Tapi rumah Allah, majlis-majlis ilmu, bukan kata tak boleh pergi langsung, boleh. Tapi biarlah rumah Allah pun kita pergi juga. Sebab tu ada sebahagian ustaz-ustaz kita kata, hak sepatutnya pergi tengok bola tu, hak orang istiqamah bagi surau masjid ni. Biar mereka pergi. Sebab apa? Sekali-sekala. Kadang-kadang kita sanggup bercuti ke mana-mana boleh pergi. Nak pergi bercuti ke Sabah, Sarawak, Kundasang apa semua tu. Tolak dari sini flight pukul 7. Adakah pukul 7 kita kena ada kat KLIA? Tak. 3-4 jam. Pukul 4, pukul 5 kena ada kat sana dah. Kena ready kat sana dah. Maknanya kena bangun awal, tolak dari rumah. Sebab apa nak pergi bercuti? Tapi kita nak tanyalah diri kita balik. Adakah dalam pengorbanan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu juga? Adakah kita sanggup buat pengorbanan macam tu juga sebagaimana kita nak berseronok tadi, sebagaimana kita nak bercuti, nak berhibur tadi, kita sanggup buat macam-macam pengorbanan? Adakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita pun boleh buat macam tu? Ini perkara yang sama-sama perlu kita muhasabah. Sikit-sikit sudahlah. Yang kedua, terlalu mewah. Mewah yang menyebabkan kepada boros dan pembaziran. Kesan negatif dia apa dia? Harta cepat habis. Tak ada tabungan masa depan. Sibuk cari harta benda. Kadang-kadang jadi kurang bersyukur. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW, ada seorang sahabat tu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang kaya di Mekah suatu ketika dahulu. Kaya tak kaya dia, bila jalan satu lorong, orang lain lalu, bila bau perfume dia, pewangi dia tu orang boleh tahu. Ni perfume yang dipakai oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sebab apa? Perfume yang mahal. Hebat. Kain ridak, kain yang diletak atas bahu, bila jatuh tak gutik dah. Tuan-tuan, tak gutik. Mana? Hebat, kaya. Kita jatuh 10%, cari je. Mana 10% aku? Buat pengumuman kat surau masjid. Kemudian Rasulullah menangis tengok Sayyidina Mus'ab bin Umair di Madinah. Dengan keadaan pakaian compang-camping, pakaian bertampal. Kenapa? Kerana terkenangkan kemewahan, kekayaan Sayyidina Mus'ab bin Umair ketika di Mekah. Tapi dia sanggup tinggalkan kekayaan tersebut, keselesaan tersebut, semata-mata nak kepada Islam, naknya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun nyatakan kebimbangan. Rasulullah kata, macam manalah kamu di akhir zaman nanti. Rasulullah sebut apa dia? Saya baca sikit. Rasulullah kata, pagi pakai yang lain. Mari petang pakai yang lain pula. Waktu makan dia angkat satu hidangan. Kemudian diletakkan pula satu hidangan yang lain. Makna makanan mewah sangat, banyak sangat, macam-macam pilihan.
Kemudian rumah kamu ditutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Maka sahabat pun tanya, waktu tu kami akan fokus ibadah lah. Tak perlu dah fikir nak cari makan, Pak. Kami dah kaya. Kami dah hidup mewah dah. Tak perlu fikir dah nak cari makan. Tak payah pergi kerja dah. Paskat dan sebagainya. Tak payah dah. Duduk di rumah, ibadah. Rasulullah kata, tak betul. Tak betul jawapan kamu itu. Rasulullah kata, hari ini, keadaan kamu hari ini lebih baik daripada keadaan kamu pada waktu mewah tersebut. Kerana bila kamu dah mewah, tak ada dah masa nak bagi surau. Tak ada dah masa nak bagi majlis ilmu. Tak ada dah masa nak talaki perbetulkan Al-Quran dan sebagainya. Sibuk. Kata guru kita, Syekh, almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, kita semua ni tuan-tuan, kita semua ni, mujur tak kaya. Mujur tak kaya. Mana bukanlah miskin sangat. Biasa-biasalah mana. Kalau kaya, susah dah kita nak bagi tuan-tuan. Pergi ke sana. Meeting sana, meeting sini. Disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Yang ketiga, menghimpun harta benda sebanyak mungkin. Macam-macam lah, tanya seorang-seorang berapa duit dalam bank masing-masing. Tak salah, bukan kata balik bakar duit dan sebagainya. Bukan macam tu. Ni kita sebut tadi, mula-mula tadi kita muhasabah. Nak buat apa duit tu? Infak lah. Banyak-banyak kan orang kata, jadikan duit yang kita simpan ataupun aset yang kita ada tu pahala untuk akhirat kita. Ni orang bijak. Dia tak orang kata tak membekukan begitu saja, tak. Dia memanfaatkan apa yang dia ada untuk pahala akhirat dia. Dan yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, rebut kuasa, rebut pangkat. Berlaku tak zaman kita hari ni tuan-tuan? Ni berlaku depan mata kita sekarang ni lah. Tak mau cerita lah, nanti orang kata, dia ustaz cerita politik. Ni hadis Rasulullah SAW. Tak kira lah siapa-siapa pun, tapi jaga-jaga. Kerana nak kuasa, buat fitnah tu, buat ni, buat macam-macam lah. Sifat angkuh dan bongkak semakin tumbuh mekar, kehidupan secara bermewah-mewah, dijadikan satu kebanggaan demi mengejar pangkat dan habuan dunia, tipu, dengki serta fitnah, dijadikan amalan untuk rebut harta, kuasa, dan pangkat di dunia. Akhir zaman ni pun Rasulullah SAW sebut, semata-mata orang nak dapatkan kuasa, nak dapatkan harta benda dunia, nak dapat duit, halal haram letak tepi. Yang penting dapat dulu apa yang kita nak tadi. Halal haram, dosa pahala, tak apa, tu tak kisah. Tu hal nombor dua. Yang pertama, aku dapat dulu apa yang aku nak. Ini akhir zaman berlaku. Allah SWT sebut, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dalam keadaan batil. Batil ni tipu menipu. Ataupun istilah hari ni, scammer. Termasuk tipu tu. Orang yang dapat harta daripada jalan menipu, jalan batil, tak ada berkat. Walaupun duit banyak, walaupun aset banyak, tapi kehidupan tak akan tenang. Kehidupan tak ada berkat. Yang kelima, saling memarahi. Tengoklah tuan-tuan, banyak video di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Banyak video, ni contohlah di antara sedikit contoh kita sebut. Suasana yang berlaku ketika di atas jalan raya. Yang jenis cocok-cocok. Turun kereta, marah di antara satu sama lain. Ini kita tak kata rakyat marah pemimpin, pemimpin marah rakyat. Sama juga. Kemudian apa lagi? Pekerja marah majikan, macam saling memarahi di antara satu sama lain. Mak marah suami, suami marah isteri, marah anak-anak, macam-macam lah. Satu je pesan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat ni, dia mari minta nasihat dengan Rasulullah. Rasulullah kata la taghdab. Kemudian dia minta lagi ulang jawapan, minta wasiat. Rasulullah kata sama saja, jangan marah. Jangan marah. Menunjukkan ialah kita bukan tak boleh marah langsung. Tengok tempat lah, tengok keadaan. Anak tak sembahyang, kena marah. Isteri mendedahkan aurat, kita sebagai suami, kena marah. Ramai tak perempuan hari ni pakai tudung? Pakai tudung kan? Tapi tudung angkat atas, ramai tak? Tuan-tuan, takut ke? Jawablah. Pakai tudung, tapi lengan pendek, ramai tak? Dia ingat rambut, hanya rambut ni aurat. Tak, rambut pun aurat, ini pun aurat. Ni, badan pun aurat. Jadi, pakai tudung pun bagus, ini pun kena tutup.
Lengan pun kena tutup. Mana aurat-aurat yang lain pun kena tutup. Kita sebagai suami, kita sebagai abang kepada perempuan, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, kena tegur sikit lah. Kena orang kata apa, bukan marah. Sampai orang kata marah sampai nak rotan orang tu sampai berdarah dan sebagainya. Kita tegur lah, kata tak boleh ni. Islam larang, agama kita larang. Tutup aurat molek-molek. Ni kadang-kadang, ialah kita kadang-kadang sebagai seorang suami pun kadang-kadang takut nak tegur perkara tersebut. Bahkan bangga pula ni panggil suami dayus. Bangga pula orang kata apa? Siap. Bila orang puji cantik orang rumah awak memang tengok siapa lelaki dia. Padahal benda perkara tersebut dosa. Sepatutnya kita orang lelaki ada sifat cemburu. Cemburu orang tengok kecantikan bini kita. Cemburu orang tengok aurat isteri kita. Ni suami yang baik. Bila saya sebut macam ni tuan-tuan, bukan bermakna saya ni suami yang baik. Tak, sama je. Sama je. Saling ingat mengingati. Last. Allah, habis lambat juga ni. Yang keenam, hasud menghasut sehingga jadi zalim zalimi. Ini batu api lah. Ataupun provokasi. Allah. Saya pilih hadis ni bukan kerana keadaan sekarang ni tak tuan-tuan. Kebetulan. Buka kena musim sekarang. Ini peringatan untuk kita bersamalah. Makna jangan provokasi. Jangan akhir sekali siapa yang tepuk tangan orang bukan Islam. Kerana sesama Islam kita bergaduh, hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi, akhirnya kita orang Islam tak ada kuasa, tak ada orang kata apa, tak jadi apa-apa, rugi je masing-masing. Kenapa rosak hubungan, timbul prasangka yang buruk di antara satu sama lain, putus hubungan silaturahim. Jadi sama-samalah kita jaga hubungan dengan Allah, semayang, ibadah-ibadah yang lain kita jaga. Mana hubungan dengan Allah kita jaga, tapi hubungan dengan manusia pun perlu kita jaga. Jangan kita hanya bagus dari sudut ibadah, tapi dengan orang kita ada dengki, dengan orang kita ada sombong, dengan orang kita ada hasud menghasut, zalim menzalimi di antara satu sama lain. Jadi tidak ada gunanya ibadah kita yang kita sungguh-sungguh tersebut. Jadi mudah-mudahan hadisnya Rasulullah SAW yang kita baca pada tengah hari ini dapat memberi panduan, dapat memberi kesedaran, motivasi kepada kita untuk kita terus beribadah, untuk kita terus melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-tuan, lebih masa sangat-sangat ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.